Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai waktunya untuk satu lagi majlis ilmu. Apa khabar semua? Malam ni kita santai-santai, kita cerita benda yang macam melawak, tetapi kadang-kadang kalau anda betul-betul perhatikan, boleh dapat sedikit orang kata apa, petua. Bagaimana kalau you pernah tengok orang-orang dulu-dulu, dia tidak ada alat-alat untuk mendetek ataupun mengenal pasti sama ada orang tu menipu atau tidak, betul tak? Ni pengalaman-pengalaman daripada orang yang bekerja seperti polis yang menyiasat, ataupun kita yang selalunya dalam human resource, kan selalu bertemu dengan anak-anak warga kerja yang kita nak interview kerja pun sama, atau tengah bekerja sama ada dia menipu atau tak menipu, kan dia buat cerita tak buat cerita, ataupun kita nak check sama ada masalah lain ke, ataupun yang paling kita takut ialah orang yang kita percayai ataupun partner kita sendiri menipu, kita tak tahu. Okey, memang malam ni bukanlah satu cara yang kita boleh kenal pasti secara 100%, tapi kalau dari segi pengalaman ada betulnya sehingga setinggi 5 ke 60%. So tinggi jugalah ni, sebab apa, body language ataupun pergerakan badan kita, dan yang paling secret ialah di mata kita. Kalau boleh kita tengok dengan muka sekali, yang tu kalau kita ada masa nanti kita akan cerita, ataupun lain kali dengan body movement sekali. Sebab apa, percakapan cuma 7% saja yang sebenar-benarnya. Kalau yang betulnya, kalau dikombinasikan dengan 93% lagi, iaitu pergerakan yang lain, daripada eyebrow-nya, daripada matanya, anak mata, nanti saya cerita sikit, hidung pun, menguit tak menguit hidung, mulut, senyum tak senyum, dagu naik turun bawah, geleng kepala, leher, tangan, jari, lutut, badan, pergerakan sampaikan ke kaki pun, kita hentak-hentak kaki atau gerak-gerak kaki, cross the leg, cross the hand. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah satu ilmu yang baru, dan kalau you lama dalam usaha atau industri penjagaan orang, terutama sekali jaga orang, you tanyalah human resource, dia pening kepala betul, nak tahu sama ada betul tak betul cerita. Kalau ada beratus pekerja, you lagi pening kepala, kan? Baik, apapun kita bagi secara am dahulu, iaitu siapa yang ada mata kat sini, angkat tangan. Dan siapa boleh tengok mata orang? Ada tak kawan sebelah sekarang yang ada mata yang you boleh tengok? Cuba clear, you boleh perhatikan, dan you nampak 2 biji mata elok depan tu. Okey, katakan sekarang ada dalam geng you ni seorang dengan saya ataupun ramai. Kalau ramai, kita nak main game sikit, nak cuba exercise satu cara yang saya cuba suruh you buat boleh? Ataupun you main dengan diri sendiri pun boleh. Okay, you bayangkan you berdua dengan ada seorang lagi kat depan. Saya lah, senang. Okay, saya dengan you. Okay, dan kita sama-sama angkat tangan. Ready? Kalau ada kawan sebelah ataupun partner sebelah, dengan anak-anak pun boleh main. Ready? Okay. Dan ingat, perkataan tipu ni janganlah dianggap sebagai satu perkara yang semuanya tak baik. Ada juga tipu yang dipanggil white lies. Tipu, orang panggil tipu putih. Nanti saya cerita apa maksud tipu putih ni. Okey. Ada tipu yang betul-betul tipu hitam belegam. Itu yang kita risau tu. So kita cuba-cuba test dulu sebelum saya kupas topik pada malam ini, iaitu siapa yang boleh tahu kena tak kena tipu ni. Macam mana kita boleh tahu? Melalui cuma memandang kepada mata. Boleh? So this is eye reading, membaca mata. Baik, so kita exercise sedikit, cuba kita test. Ambil satu jari, tunjuk pada kawan you tu, kawan sebelah tu. Kalau you sama dengan saya, you tunjuk saya tunjuk you. Ready? Okey, tunjuk. Dah tunjuk semua? Ada partner? Tunjuk partner. Semua cari partner sekarang. Dah. Okey, tangan kanan ni buat macam tu, berarti ni 5 kali. Okey, ini macam ni maksudnya kosong. Kosong maksudnya tak ada langsung. Okey, bila saya kata start, you tunjuk dia dalam masa 2 atau 3 saat je. 1, 2, 3, you fikir sekali je, jangan pandang kiri kanan lagi dah. Dan buat, kalau soalannya ialah you tunjuk dia dan you rasa berapa kali dia tipu you daripada pagi tadi sampai sekarang.
12 jam ni. Ready? You rasa-rasa berapa kali dia dah tipu you? Kalau you berdepan dengan dia lah, okay? Ready, go. So 1, saya rasa you cuma sekali tipu hari ni. Ataupun you rasa 5 kali. Ataupun you rasa 10 kali. Cepat. So berapa you dapat? Berapa jari you dapat daripada kawan you tu? Saya dengan anda, saya bagi 1 je. You bagi saya berapa? Terserah, tulis 2, 5. Katakan kita bertemu dan berinteraksi antara kita bersama daripada pagi sampai malam 12 jam. Berapa kali? Cepat. Ada orang buat kajian, lebih kurang lah macam mana dia buat kajian saya pun tak tahu kan. Ni selalunya cerita-cerita saya dapat belajar daripada polis-polis yang lama-lama yang selalu menyiasat orang kan. Dia kata kurang lebih, jangan terkejut dengan ni, 10 kali dalam 24 jam. Kalau you bertembung dengan orang 24 jam, ada 10 kali dia itu yang termasuk, saya kata bukan semuanya tipu betul. Dia tipu putih. Tipu putih ni macam ni. Contoh, kalau saya tanya you, apa khabar? Terus you jawab apa? Cepat jawab apa? Katakan khabar baik kan. Padahal you tengah migraine, you tengah period ke, you tengah ni lah ada masalah lain lagi kan. Tapi terus you jawab supaya tidak mau orang kata apa, potong steam lah. Baru jumpa dah kata, alah aku tengah pening kepala. Takkan macam tu kan. So you kata apa? I'm fine, thank you. Betul. Lepas tu you macam mana pula? Kan you tanya. Padahal you tak cerita yang sebenar-benarnya you tengah pening kepala. Betul? Itu sebagai contoh yang dipanggil tipu putih. So dalam 10 tu mungkin 8 you tipu putih, ada 2 you tipu betul. Tipu betul mungkin kadang-kadang tak mau bagi kawan you tersinggung kan, ataupun tak mau cerita yang sebenarnya sebab yelah you pun nak sopan, tak mau bagi orang kecil hati, macam-macam lagi lah. Dan you tahu setengah orang tu dia sensitif kalau you cakap macam ni, sebenarnya memang macam ni betul nak cerita ni, tapi you cerita macam tu pula. Itu dipanggil tipu putih. Ada tak? Kita hampir 7-8 kali sehari kalau kita selalu sangat berinteraksi dengan kawan tu. So dia patut tulis kat you macam tu 10, ataupun dengan jari kaki sekali kalau nak. Ada setengah orang tu asyik tipu je, tipu putih lah kan. Tapi kalau tipu yang kita risau ni adalah tipu sebenar-benarnya tipu. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Ada untungnya Tuhan bagi otak kita ni dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi sudi join saya, dan malam ni cuba kita guna pakai. Ingat kita guna pakai secara santai saja, jangan ambil ni terlalu serius sebab takut nanti you pergi kat orang semua, nanti you jadi orang yang membahayakan orang, asyik nak teka je. Okey, sabar. Kita tengok dulu. Tengok secara menyeluruh, iaitulah dengan membaca mata kawan you tu, orang yang depan dengan you tu. Okey. Sebab apa? Mata saya kata apa tadi, 93% daripada pergerakan badan termasuk mata adalah merupakan petunjuk keterampilan kita. Dan setiap kali kita bertemu dengan orang, betul tak? Pertama sekali, the first thing they notice is what? Adakah dia tengok baju you, atau kasut you, ataupun rambut you, ataupun tudung you? Tak kan? Dia akan tengok mata you dulu. Betul? Muka lah, pendek cerita. Tapi muka pun takkan dia nak tengok kat mulut you, kan nak tengok kat you punya pipi kan, dia tengok kat mata. Itu secara fitrah. Jadi mata merupakan jendela pertama ke arah kita dapat mengenal seseorang tu. Sama ada kita mulakan dengan cerita, baik mata semua dah steady. Okey, mata you boleh pergi ke kanan tak? Cuba tengok ke kanan sekejap dan tengok kanan atas. Kanan atas macam tu. Okey, mungkin kita nampak kanan atas. Kalau you nampak saya ke kanan macam ni, mungkin you nampak kiri kan, sebab kamera ni apa orang panggil reverse kamera kan. Tapi bila saya kata ke kanan, you buat kanan you. Kanan atas. Macam tu. Okey, sekarang buat kiri atas macam tu. Kiri atas. Macam tu. Okey. Dan sekarang kanan balik, kanan tengah. Macam tu ke sana. Dan sekarang kiri tengah. Lepas tu kanan ke bawah dan kiri ke bawah. Okey, jadi 6 posisi ni yang penting sekali ialah yang atas tu. Okey.
Yang atas tu dipanggil visual ataupun penglihatan, yang tengah tu dipanggil auditory atau pendengaran, dan bawah sekali ialah feeling. Maksudnya you punya hati sanubari you lah. Berarti kalau you sering, kalau I tanya you apa-apa, I bercakap dengan you, asyik you tengok bawah aja, berarti you tengah feeling lah ni. Dan feeling ni kadang-kadang kalau bawah kiri atau kanan tu ada orang panggil internal dialogue. You tengah bercakap dengan seseorang dalam you lah. Kan kita kadang-kadang bercakap atau mencari jawapan daripada dalaman, itu dipanggil internal feeling. Tapi kalau you nak dengar sesuatu, kalau orang tanya you nak katakan, you pernah dengar tak lagu ni? Kan? Lepas tu you pun nak dengar balik. Kalau you tengok yang sebelah kanan tu, you tak tahu sangat, you tengah nak cuba tahu. Tetapi kalau you tengok belah kiri, you dah tahu suara tu. Maksudnya you dah tahu lagu tu. Kiri tu yang lepas, yang kanan tu yang future. Tapi tak apa, you tak payah ingat 66. Saya pun tak ingat 66 ni, tapi saya ingat sampai sekarang. Saya dah belajar ni dah lama dah. Kalau nak tahu kawan tu telling the truth, yang sebenar-benarnya betul, ataupun dia reka-reka, ataupun cuba nak menipu, ataupun tengah menipu. Boleh? Okey, saya ulang lagi sekali. Ini bukan muktamad, bukan 100% orang kata apa tepat. Sebab nanti you kata, oh, sejak saya belajar tengok mata ni, kalau ke sana je confirm dia menipu. Tak semestinya. Tapi kalau selalu you dengar dan selalu you tengok, dan dia buat perangai macam-macam dalam office, dia pun ada banyak kes-kes dan lepas-lepas, you kena cari betul tak mata dia selalu ke mana. Ready? Baik. Alright, selalunya kalau mata dia, saya ulang sekarang sekali lagi, iaitu mata dia, bukan tempat lainnya, mata dia pergi ke kiri atas. Kiri atas, tengok ni macam tu. Okey, contoh saya tanya, saya ni Minah lah katakan, isteri abang, semalam abang pergi ke mana bang macam tu. Abang boleh tanya sikit tak, abang semalam abang buat apa, pergi kat mana kalau dia tengok ke kiri dan atas, selalunya visual. Atas ni semua pemandangan, dia tengah nampak balik wayang video dia apa dia buat semalam. Okey, jadi kalau dia pergi mana dan dia tahu ke mana dia pergi, semua tu dia jawab secara spontan, oh abang keluar ke Cili Merah makan dengan kawan pukul 10 semalam. Alah, si Mae tu dengan Azmin, dengan, ingat tak Dato' Rosdin tu, oh 3 orang berempat, kita orang makan sembang, bestnya lah. Dia baru balik daripada Dubai, dia cerita. So nak panjang pula cerita, senang abang you buat cerita tu secara spontan. You tak nampak dia teragak-agak ataupun nak buat cerita. Dan matanya ke mana? Cepat tulis tadi, ke mana supaya you tak lupa. Ke kiri, ke atas. Saya ulang lagi sekali, kiri atas. Cuba tunjuk jari you, kiri atas, macam tu. Sambil dia cerita tu, semalam kat Cili Merah lah yang, tu tak macam tu. Kita punya jiran tu, Datuk Rosdin tu kan, dengan Mae dengan Azmin, mata dia masih naik ke situ. Lepas tu dia cerita kat you. Alright, tu satu cerita. Tetapi kalau you tanya abang semalam kat mana kan, dia nak buka cerita je, mata dia naik dulu ke kanan atas. Tengok ni, kanan atas. Semalam abang pergi mana, Cili Merah, bukan Cili, dia nak kata Cili Merah, tapi dia kata no, kat Pine 9, apa tu yang kita pernah pergi makan dulu. Tanya pula you balik. Okey, lepas tu padahal dia dah pergi, kalau betul dia pergi kat Pine 999 ke apa nama new restoran tu, kita makan ni, siapa lagi yang ikut abang pada semalam tu, lebih kurang pukul 9 kot sampai. Nampak mata dia ke kanan dan dia cerita teragak-agak dan mula slow down. Dan kalau you tekan sikit lagi, kata betul ke abang pergi, ya macam tu. Jadi jawapannya teragak-agak. Dan jarang-jarang orang yang menipu ni, kalau dia bukan profesional lah. Kalau dia profesional tu, dia tak payah tengok kanan kiri. Sebab tu tengok mata kanan ke atas atau ke kiri tu, kalau profesional dia lagi pandai. Dia sebab biasa menipu, jadi matanya kiri kanan tu tak apa. Orang yang tak pandai menipu, dia terus naik. Ada connection dengan otak. Otak ni pun Tuhan bagi. Kenapa dia kalau menipu pergi ke kanan,
ada kaitan dengan otak. Ni sains ya. Ni betul. Sebab apa? Dia tak boleh paksa pergi ke kiri kalau dia tengah menipu. Pasal apa? Ada connection yang akan membawa matanya ke arah kanan ke atas. Faham? Jadi kalau selalu sangat mata dia ke arah ke kanan ke atas dan dia pernah pula ada riwayat menipu, rasa confirm lah tu cerita tu kan. Semua boleh tangkap malam ni. Okey. Kalau you boleh pandai yang ni saja dulu, you dah boleh test dengan kawan-kawan you, dengan yalah adik-beradik you, of course dengan you, dengan suami you dan sebagainya kan. Okey. Walaupun bagaimanapun saya dah kata tadi, jangan tiap-tiap orang you pergi nak tengok mata dia macam tu kan, nampak pelik sangat. You kena belajar sikit-sikit kan, lama-lama you pandailah. Ini cuma kalau you syakwa sangka ataupun you berat sebelah, kadang-kadang pun bahaya juga kan. Kalau you dah buat keputusan kata dia ni memang penipu, waktu mata dia tersilap sikit pergi ke kanan pula, naik ke atas pula, you confirm tak cilah macam tu. You kena dengar secara natural. You buat cerita pun masa dia biasa-biasa cerita yang tak perlu menipu. Contohnya, hari ni hujan tak hujan, nak tipu apa? Hujan-hujan lah, tak hujan lah kan. Tak payah nak tengok mata naik turun kiri kanan pula, betul tak? Tapi kalau you tengok dia dah normal tu, bila you tekan sikit, ada cerita-cerita yang menyiasat atau bertanya dan kadang-kadang meresahkan orang tu pula, bagi resah gelisah, macam menuduh pula, barulah tangan dia, peluh dia, mata dia. Dan sekarang tibanya kalau you dah faham mata naik kanan ke atas tu antara ciri-ciri orang menipu. Okey, antaranya anda kena tengok juga yang kedua, iaitu dia punya anak mata pula. Ini lebih mendalam sikit, boleh saya kongsi tak? Anak mata ni mendalam ni, kalau dia selalunya orang yang lebih, orang kata apa, tenang ataupun dia lebih teruja, tengah bersemangat cerita dan tidak ada niat dia nak menipu, selalunya dia membesar. Macam orang bercinta, you kan pernah bercinta semua ni kan dulu kan. Siapa pernah bercinta, angkat tangan. You pun tak tahu mata you menjadi besar atau kecil kan. Maksud saya pupil, anak mata yang hitam tu, tengah-tengah tu, selalunya kalau dia membesar kan, itu berarti relax, dia tengah tenang, dia tidak ada rasa nak tipu apa-apa, dia tidak dalam keadaan tertekan. Kalau dia jadi kecil dan mula menguncup, dan matanya pula berkelip-kelip lebih daripada biasa, tadi dia membesar dan berkelip, tapi lebih, cuma kalau biasa-biasa kita klip tu antara 5 hingga 6 kali seminit. Tapi kalau dia klip sampai 10 hingga 15 kali, mungkin dia tengah bercinta lah tu. Okey. Ataupun dia tengah happy-happy pun boleh. Tapi kalau dia klip terlalu banyak kali, lebih daripada 10-15 kali, dan anak matanya menguncup dan dia tengok ke kanan bila nak buat cerita, ini lagi satu apa orang panggil, ilmu yang you boleh belajar. Tapi anak mata ni agak sukar sedikit, sebab maklumlah kecil dan you kena perembang betul-betul, kena tengok. Orang utara kata kena jegir kat dia pun jadi tak betul pula, nanti dia pun suspek you pula, nanti dia langsung orang kata apa, tak happy dengan you. Kalaupun mata dia jadi menguncupnya disebabkan apa? Sebab dia tak happy. Orang tak happy ataupun tak setuju dengan you pun boleh menguncup dia punya anak mata. Macam kedut antara kening kita ni kan, ada line yang dipanggil glabella. Kawasan ni dia panggil glabella ni, dia boleh jadi kedut macam tu. Jadi macam tu. Okay, nampak habis line-line ni kat semua. Itu dengan mata menguncup, klip matanya pun lebih. Itu berarti dia dah tak setuju dengan you. Bukan you nak boleh tengok apa-apa lagi dah. Tapi dalam keadaan biasa, bersembang demi bersembang, tanya demi tanya, beres, you boleh nampak. Okay, satu lagi, kalau dua-dua matanya naik ke atas macam tu, okey, berarti dia tak setuju dengan you. Soal dia pun dia naik meluat dengan you, jadi interaksi atau komunikasi pada hari itu agak keras. Kalau you pernah pergi interview, siapa pernah pergi interview dulu? Saya pernah, mungkin you pernah. Katakan nak naik pangkat, nak masuk kerja baru kan, ataupun interview secara husband to be, atau nak jadi husband ataupun nak jadi wife to be ni, tengah bercinta tu pun tengah interview juga, kadang-kadang secara halus lah kan. Pun boleh you tengok mata dia, kalau dia naik ke atas,
berarti dia tak setuju. Okey. Ataupun kalau dia tengok bawah sangat pun dia tengah mencari jawapan. Okey. Okey, selalunya kalau dia setuju, dia straight dengan you, dan dia kadang-kadang malu-malu dia tengok ke kanan atau ke kiri, ataupun kadang-kadang perempuan secara orang kata apa, natural, mereka akan kadang-kadang dengan senyuman ataupun jawapan yang melalui orang kata apa, senyuman yang real. Okey, ni satu lagi keterampilan you kena check sama ada real tak real. Kalau orang tu senyum real, dia akan sama dengan mata ni sekali bersenyum juga. Saya ulang lagi sekali, senyum yang real, yang bukan fake punya, bukan buat-buat, dia dengan ni tepi mata ni ada lagi dia punya line-line kris-kris ni, faham tak? Okey, dan kat bawah ni pun nampak macam senyum juga. Kalau tidak, kalau dia fake, dia buat-buat, okey, you boleh tahu dengan tutup mata ni. Okey, tutup mata pula, tutup mulut dia. Tutup mulut macam tu tak nampak. Kalau dia senyum buat-buat, you akan tengok macam ni lebih kurang. Dia tak senyum. Tapi kalau dia senyum betul, tengok walaupun dia tutup, nampak tak? Nampak tak mata? Jadi kecil sikit, naik kan? Kiri-kiri ni kan? So itu salah satu cara lagi. Kalau nak tahu orang tu fake atau tak fake lah, buat atau tak buat, betul-betul real. Okay? Tapi malam ni bukan pasal senyum, bukan pasal mata kat luar, kita lebih kepada you punya pergerakan eyeball you, pergerakan bola mata ni. So kita dah belajar, yang penting satu, kalau you lupa apa pun, iaitu mata naik ke kanan atas. Yang tu cukup untuk you belajar. Baik, saya bagi sikit lagi bonus sebab ada sikit masa untuk kita belajar. Iaitulah dengan kalau orang tu asyik nak tutup mata je bila you sembang dengan dia, berarti dia tak setuju dengan you, ataupun dia kurang yakin dan kadang-kadang tak agree lah, tak setuju dengan you lah, pendek cerita, dan tak happy lah dengan apa you tengah cerita tu. Asyik macam tu je mata dia, mulalah tu kan, and then cover the eyes. Okay, saya kata tadi, kalau satu lagi ialah kalau you bersembang dengan orang, ini bonus ya, you nak tunjuk, bukan nak tunjuk, nak ambil sedikit orang kata apa, power, nak dominant. Jadi orang yang katakan you manager, anak buah ni banyak sangat, songehnya sangat, so you pandang je tanpa buka mulut. Ni cara you panggil power gaze. Okey, melihat dengan power, iaitulah you tengok mata dia dua ni, you main kat sini dengan satu lagi yang triangle kat atas kat dahi ni. So 3 tempat ni you main kat sini je. Jadi orang utara kata you perembang, you tengok 1, 2, 3 ni je kat atas. Okey, alright, ini dipanggil power gaze. Tengok aje kat situ sambil dia nak mula cerita, you asyik fokus kat 3 tempat ni je. Okey, boleh ingat atas. Okey, tapi bila you nak berkawan, ni lah orang kata apa, sama-sama sembang semua tu, you cuma fokus kepada 1, 2, 3 kat hidung ni saja, ataupun sampai ke mulut pun boleh. 1, 2, 3 triangle. Jadi baguslah kalau kita tengah duduk kena teh tarik ke tengah, maksud saya tengah bersembang lah kan, saya tak galakkan you ke minum teh tarik pun. Okey, kopi o kau, teh o kau boleh, sampai hirup tu sambil you tengok mata dia kiri kanan dan sampai ke mulut. Jadi main kat 3 tu, itu dia panggil social. Okey, persahabatan punya main mata secara ikhlas lah, secara baik lah maksud saya. Dan kita habiskan malam ni dengan pengetahuan sedikit tentang yang orang panggil intimate. Intimate ni maksudnya ni bagi anak-anak muda yang masih lagi orang kata apa, bertunang atau nak kahwin dan sebagainya tu, bercinta dan sebagainya, ataupun kita sendiri yang dah dewasa masih lagi intim, faham tak, masih lagi rapat ya, akrab. Pandangan tu harus berfokus kepada 1, 2 sampai ke bawah pada mulut. Tadi saya kata sampai mulut ni untuk berkawan, tapi kalau untuk berdekatan sampai ke bawah leher ni, sampai ke sini. Jadi dia punya triangle tu memanjang sampai ke sini. Ya, atas pada papan dada ni ada dia panggil sternum ni. Dahsyat juga dia orang buat kajian ni. Saya kadang-kadang you tanya doktor, mana you tahu? Saya pun belajar juga, tapi belajar-belajar pun saya tengok-tengok ada betulnya. Sebab apa, kadang-kadang cara orang tengok kita pun kita kadang-kadang rasa
selesa, betul tak? Kadang-kadang kita tak selesa. Asyik atas bawah kiri kanan, tu mulalah kita pun nak risau pula kan. Tapi kalau dia relax, dia main sembang sambil makan tengok kat sini je, tu kita pun sembang laju je. Dia kalau nak sayang you lebih, dia tengok sampai sini, okey, ke bawah macam ni. Saya pun kena praktis juga benda-benda macam ni kan. Kita boleh buat ni dengan sesiapa saja. Maksud saya dengan isteri, suami, dengan anak, dengan cucu, dengan patut kita main dengan staff-staff kita pun. Main ni maksudnya kita praktiskan. Tengok betul tak kita punya komunikasi tu lebih improve. Okey, tujuan resmi pada malam ni ialah tentang tipu tak tipu tadi. Jangan sampai tertipu. Okey, tipah tertipu. Yang penting kadang-kadang elok-elok lah sesekali tu tengok mata suami you ataupun isteri you. Kalau you suspect apa-apa, tekan tengok sekali, tanya, dan tanya secara spontan. Okey, dalam masa makan, dalam masa sembang, cepat tekan sekali tengok. Lepas tu you perembang dan tengok mata dia betul-betul. Okey, cukup dulu pada malam ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak kerana sudi melihat apa yang saya cerita kat mata tadi, dan tengok kat kawan you balik. Nanti lepas saya goodbye nanti, you cuba test lagi. Okey, tanya dia, abang semalam pergi mana bang? Macam tu je. Okey, jumpa lagi. Supaya dunia anda bahagia, happy-happy ya, jangan bergaduh. Lepas tu kita akhirat syurga dan kita senyum seumur all the time. Dan insyaAllah sebab kita pandai let go and feel good all the time. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye.